Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya sekali lagi kita dapat sambung kelas bulanan kita, dan kita insya-Allah akan pada malam ini membaca satu lagi kisah ataupun cerita daripada Al-Quran yang dirakamkan dan diceritakan kepada kita di dalam suratul Baqarah ayat 246. Kalau tuan-tuan ada teks terjemahan ataupun Al-Quran, boleh tengok pada ayat 246. Kisah Talut. Cerita yang akan kita dengar pada malam ini adalah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku kepada Bani Israel. Cerita ini berlaku kepada Bani Israel. Tajuk besarnya ialah Kisah Talut. Kisah Talut. Cerita tentang Talut. Tuan-tuan biasa dengar nama Talut. Dia berperang dengan Jalut. Secara ringkasnya cerita ini berkaitan dengan peperangan di antara Talut dan Jalut. Talut daripada Bani Israel. Di dalam tentera Talut itu adanya seorang Nabi dan Rasul. Dalam tentera Talut itu raja. Dia bukan Nabi. Talut Malik, raja. Di dalam tentera Talut ada seorang Nabi yang juga seorang raja. Satu-satunya Nabi yang bukan sahaja membawa pangkat seorang Rasul, dia juga adalah seorang raja. Sebelum daripada Rasul atau Nabi ini, semuanya tak ada yang jadi raja. Seorang Nabi, seorang Rasul. Tetapi pemuda ini, lelaki ini, dia bukan sahaja seorang Rasul, seorang Nabi, dia juga seorang raja. Dia adalah ahli pasukan tentera Talut. Maksudnya dia raja selepas Talut. Nanti kita dengarlah cerita ni. Cerita ni panjang. Rasul yang kita maksudkan itu ialah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam ni dia adalah pemuda di dalam pasukan tentera Talut
pimpinan Talut. Ketika Talut berperang dengan Jalut, yang bunuh Jalut Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Dia adalah nabi dan raja. Jadi cerita ni menariklah. Tuan-tuan boleh tengok, baca, hayati kisah ini secara lengkap, full version, detail, bermula daripada suratul Baqarah ayat 246, kemudian disambung kepada 247. Kita akan lalu 248, 249, 250, 251, 252. Habis juzuk yang kedua. Dia masuk kepada juzuk yang ketiga. Di hujung juzuk yang kedua itu bermula daripada 246 hingga kepada ayat 252, cerita tentang Talut. Dan malam ini tuan-tuan, kita akan lalui cerita kisah tentang Nabi Allah Daud dan juga raja yang memimpin pasukan itu, Talut, berperang dengan Jalut. Cerita yang kita akan jadikan sandaran ni tentulah berdasarkan kepada teks Al-Quran. Pasal kalau tuan-tuan biasa dengar, dan saya akan sentuh juga dalam kuliah kita malam ini, bagaimana cerita ini sangat banyak dipenuhi dengan tokoh tambah Israiliyat. Cerita Talut ni sangat banyak. Kalau kita korek, kita gali, kita dengar, kita akan jumpa sangat banyak sumber-sumber Israiliyat yang mana cerita itu tak pernah disahkan oleh mana-mana hadis yang sahih. So tuan-tuan mungkin biasa dengar, saya ada dengar orang cerita macam ni, saya dengar ada orang cerita macam tu. Malam ni kita nak tengok yang original, version Quran. Yang Quran cerita tu macam mana. Selain daripada apa yang Quran cerita ini, yang tuan-tuan dengar itu Israiliyat lah. Israiliyat. Jadi mari kita tengok. Saya akan terus membacakan terjemahan ayat lah, kerana banyak ayat yang kita nak baca dalam masa yang ringkas dan padat ini. Jadi tuan-tuan kalau boleh, saya nak kempen juga satu kempen malam ni. Kalau tuan-tuan semua ada sedikit kemampuan, saya nak galakkan tuan-tuan beli tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran 30 juzuk. Ini yang saya pegang ni. Dia ni adalah tafsir, dia bukanlah tafsir sangat, dia terjemahan, translation di dalam bahasa Melayu yang paling ringkas dan paling berautoriti. Kerana yang ni diterbitkan oleh JAKIM. Diterbitkan oleh JAKIM. Jadi tafsir ini diterbitkan atau diselenggarakan di bawah JAKIM. Dan yang menulis ataupun mengarang ini disemak oleh ilmuwan tempatan lah. Dia ada panel dia dan ini mendapat kelulusan. Jadi saya rasa kalau tuan-tuan nak tengok terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu yang mudah, yang autentik, yang original, yang kita rasa selamat lah, sebab banyak sekarang kan terjemahan Indo lah, terjemahan mana ke, saya rasa yang paling
tepat selamat ni bagi kita orang awam, mudah kita nak refer, tuan-tuan dapatkan 30 juzuk. Satu naskah ni 30 juzuk. 30 juzuk. Tuan-tuan boleh tengok makna ayat dalam bahasa Melayu. RM50 ya. Sangat murah kan. Kita makan ikan bakar pun satu lebih. Boleh beli dua. Satu cukup lah. Satu rumah satu cukup. Pasal apa kena ada? Pasal kadang-kadang kita nak tengok makna Quran. Makna ayat, makna surah. Kan? Nak tengok cerita. Tengok dalam ni. Kalau kita beli yang sebarangan tu, kita tak tahu terjemahan dia disemak ke, disahkan ke. Tapi yang ni memang diakui lah. Mashaf Malaysia. Jadi orang tak petikai lah kan. Saya pilih ni pun sebab apa? Sebab supaya tak ada pertikaian. Kan? Okey. Kita tengok pada ayat 246. Dia punya translation dia, terjemahan dia. Tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad? Kita baca teks dia. Kita tak tambah, kita tak ubah. Kita baca sebiji-sebiji. Pada ayat 246. Di sebelah tu terjemahan, di sebelah tu ayat Quran. Itu satu cara mudah kita nak compare. Tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad tentang kisah ketua-ketua Bani Israel sesudah wafatnya Nabi Musa? Sesudah wafatnya Nabi Musa. Okey tuan-tuan, berhenti takat tu dulu. Allah mulakan cerita Talut ni dengan apa? Setelah kematian Nabi Musa, kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salam, Bani Israel tidak mempunyai ketua. Tak ada pemimpin. Bani Israel tidak ada ketua, tidak ada pemimpin, tidak ada raja yang menguruskan pemerintahan Bani Israel. Mereka tak ada ketua. Okey? Mereka tak ada raja, tak ada pemimpin. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku? Bani Israel telah mengalami masalah yang begitu besar. Oleh kerana ketiadaan ketua, ketiadaan pemimpin, ketiadaan raja yang menyusun atur Bani Israel, menyebabkan mereka mengalami kekalahan, penghinaan, diusir keluar daripada Palestin, tanah air mereka. Jadi tuan-tuan, Allah kata pemimpin-pemimpin yang ada ni, malak, kepala-kepala yang ada ni, seorang dua ni, mereka ni bukan leader yang paling besar. Mereka ni macam nombor satu tak ada, tapi yang kecil-kecil ni duk ada lah. Ketua-ketua kaum ke, ketua-ketua puak ke apa ke, mereka ni ada. Mereka telah pergi bertemu dengan seorang Nabi. Seorang Nabi. Tuan-tuan dengar elok-elok, seorang Nabi. Yang mana Nabi ni, dia bukanlah ketua kepada raja, kepada mereka. Pasal itu kita kena ingat Nabi-Nabi, raja-raja. Dia ada Nabi, tapi dia tak ada raja yang nak perintah. So, mereka telah pergi bertemu dengan Nabi ni. Mereka kata dekat Nabi ni, apa dia? Lantiklah seorang raja. Mintalah kepada Allah supaya dilantik seorang raja untuk kami. Depa habaq dekat siapa tuan-tuan? Dekat Nabi. Tuan-tuan kena ingat saya baca ni teks Quran, tak tambah sikit pun. Lantiklah seorang raja untuk kami supaya kami boleh berperang bersama-sama dengannya pada jalan Allah. Tolong minta dekat Allah hantar seorang raja. Okey tuan-tuan. Biasa dengar ada nama Syam'un. Biasa dengar nama Syam'un. Apa dia lagi? Kalau tak Syam'un, nama apa? Samuel. Biasa dengar tak? Syam'un,
Samuel, apa lagi? Samuel. Ini Israiliyat. Bukan Quran. Betul tak betul Syam'un tu Nabi? Tak tahu. Syam'un Nabi ke tak? Tak tahu. Samuel ni siapa dia? Tak tahu. Orang kata, bukan orang kata, Israiliyat kata mereka Nabi. Yang tuan-tuan duk dengar Nabi Samuel, Nabi Syam'un, Nabi Samuel apa semua tu Israiliyat. Dia bukan daripada teks original Quran. Dalam Quran dia kata apa? Nabi. Who? Quran tak abang. Mai Israiliyat dia kata Nabi tu yang mereka pergi jumpa tu, Nabi yang mereka pergi jumpa tu siapa dia? Nabi tu Syam'un. Nabi tu Samuel. Mai mana Syam'un? Tak ada dalam ni. Dalam ni tak ada Syam'un, tak ada Syam'un, tak ada Samuel. Mai mana? Israiliyat. So benda tu kita boleh pegang tak? Tak boleh Pasal Tuhan tak abang, boleh jadi Syam'un tu Nabi, boleh jadi tak Nabi. Jadi tak payah duk ambil tahu. Cuma dia kata mereka pergi berjumpa seorang Nabi. Siapa dia Nabi tu? Syam'un ke, Samuel ke, apa ke? Kita tak tahu. Tapi dia kata aku bisa dengar. Betul hang memang bisa dengar. Tapi yang tu Israiliyat. Okey, sambung. Kita sambung balik. Dia berkata, lantiklah untuk kami seorang raja. Tolong pilih mai seorang ketua, leader, nak pimpin kami untuk membawa kami berperang. Supaya kami menang. Kami nak kena ada ketua, raja seorang. Kemudian tuan-tuan, apa jawab Nabi tersebut? Nabi tu kita tak tahu. Kita sebut Nabi, Quran sebut Nabi, kita sebut Nabi cukup lah. Nabi tu kata, Nabi tu kenal lah panggil kaum dia. Bani Israel tu panggil lu mana? Pagi cakap lain, petang cakap lain. Malam cakap lain, siang cakap lain. Jenis kono ni. Jenis pusing, jenis putang alam ni. Jenis mengecoh ni memang panggil Bani Israel lah. Jadi dia kata, saat lagi aku minta raja, Tuhan hantar mai raja, hampa buat akal pula. Tengok dia kata apa. Nabi mereka menjawab, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang? Esok kalau Allah Ta'ala hantar raja, Allah suruh kamu pergi berperang, hampa tak mau pergi perang, hampa nak buat apa? Sekarang hampa semangatlah, kata nak pergi perang lah, nak berjihad lah. Esok kalau Allah Ta'ala perintah hampa nak pergi berjihad, berperang bersama dengan raja baru yang dilantik tu, hampa tak mau. Hampa nak kata apa? Jadi Nabi ni tak berani nak minta lah. Sekali dia pergi minta dekat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hantar sungguh, dia buat akal. Pasal tu dia tanya, betul ke hampa ni? Nampak? Tengok dia kata di sini, dia kata, in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Jika diwajibkan, Allah suruh hampa pergi perang, esok mai raja yang hampa minta tu, lantik raja tu, hampa tak mau pergi perang. Hampa cakap betul-betul. Nampak? Mereka berkata, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami. Ini Palestin lah. Palestin. Pasal itu tuan-tuan tengok Israel duk berebut Palestin tu. Pasal dia kata the promises land. Ardul Mi'ad. Orang-orang Yahudi, mereka menganggap Palestin tu sebagai bumi yang Tuhan beri pada mereka. Bumi yang dijanjikan. Jadi mereka nak ambil balik. Cerita panjang lah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Palestin tu direbut oleh 3 agama. Islam pun tuntut, Kristian pun tuntut, Yahudi lagi lah. Kalau tuan-tuan tengok 3 agama ada di situ. Ada Haikal Sulaiman. Kan? Kristian pun ada di situ, Yahudi pun ada, Islam pun ada, Palestin, kan? Kami telah diusir keluar dari kampung halaman kami dan daripada anak-anak kami. Pasal apa kami tak mau perang?
Kami kena halau, anak-anak kami kena rampas, sebab untuk kami berperang tu kuat. Lantik mai raja, tak sabar dah nak pergi perang ni. Semangat tu. Maka apabila perang itu diwajibkan, nampak? Apa yang disebut oleh Nabi tadi ni memang betul ya. Maka apabila perang itu diwajibkan atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu kecuali sebahagian kecil dari mereka. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan orang-orang yang zalim. Bila betul-betul Tuhan suruh mereka pergi berperang, Tuhan wajibkan mereka berperang, maka takut. Yang tadi yang minta tu depa. Tuan-tuan tengok, ini perangai Bani Israel. Bila kita baca Quran, kita boleh kenal wajah sebenar Bani Israel. Kemudian tuan-tuan, tadi depa minta apa? Depa minta supaya Allah lantik apa? Raja. Mai kat kami seorang raja. Lah raja tak ada ni. Macam mana nak perang? Kena ada ketua, kena ada leader, kena ada panglima. Tolong lantik seorang raja mai. Tolong pilih. Okey, tak apa, kita sambung ayat 247. Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka. Siapa Nabi itu kita tak tahu, tapi Nabi itu selepas daripada kewafatan Nabi Musa, dialah. Bahawasanya Allah telah melantik Talut. Nabi itu bagi tahu, permintaan hampa telah dijawab. Allah telah memperkenankan Talut sebagai raja. Siapa yang minta raja? Bani Israel. Allah pun perkenan, lantiklah Talut. Tengok. Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka menjawab. Mereka tu siapa dia? Bani Israel tadilah yang pergi minta tu. Geng-geng yang pergi minta dekat Nabi tadi ni. Lepas-lepas dah dapat declare kata Talut jadi king, dia kata apa? Bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami? Pasal apa Talut? Dalam banyak-banyak yang duk ada ni, pasal apa yang Tuhan pilih Talut? Tu dia Bani Israel tuan-tuan. Tu dia Bani Israel. Decision by God. Yang mereka petikai ni keputusan daripada Tuhan. Pasal apa yang Tuhan pilih Talut? Ramai lagi duk ada. Bukan Nabi tu yang pilih. Bukan Nabi tu yang buat keputusan. Yang buat keputusan tu Allah. Allah yang pilih Talut. Yang mereka petikai tu keputusan siapa? Keputusan Allah. Ini rupa sebenar Bani Israel. Kita sambung tuan, kita sambung. Cerita ni semakin menarik. Bagaimana dia boleh mendapat kuasa memerintah kami, sedangkan kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya? Dan ia pula tidak diberikan keluasan harta kekayaan. Dua benda mereka petikai. Nombor satu, Talut orang biasa, bukan orang bangsawan. Tapi Talut ni, kalau baca Israiliyat punya cerita, macam-macam panjang lebar. Kita tak tahu siapa dia Talut. Tapi Talut adalah orang biasa, rakyat marhain. Depa duk ingat Tuhan nak pilih ni tekong-tekong ni, kerabat-kerabat bangsawan-bangsawan ni. Depa dak ingat depa lah, pasal depa ketua, depa kepala. Salah seorang daripada depa lah orang-orang. Tiba-tiba keluar main nama Talut. Orang biasa, rakyat biasa, miskin, orang kebanyakan. Meloncat tuan-tuan. Mereka tak kira dah Tuhan pilih ke, Tuhan lantik ke, wahyu Tuhan ke. Dia siapa? Takkan kami yang besar nak pergi diikut dia? Itu dia. Nombor satu mereka dah petikai. Dia orang biasa. Dia bukan darah keturunan pemimpin. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, Bani Israel punya biadab sikap mereka. Yang kedua mereka petikai Talut ni pasal apa? Satu, dia bukan daripada keturunan pemimpin. Dia bukan daripada anak-anak pemimpin. Yang kedua, dia orang miskin. Sebab itu tuan-tuan tengok, wallahu a'lam. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok.
Tuan-tuan tengok. Allah apabila dia pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah buat satu, Allah telah pilih, Allah telah tentukan satu benda yang orang tak boleh petikai. Sebab kebiasaan manusia ni, dia akan tengok pada soal apa. Tuan-tuan, bila satu orang nak jadi ketua kan, bukan kata nak jadi ketua, nak jadi menantu tuan-tuan pun, nombor satu yang kita akan tengok keturunan dia. Daripada mana susur galur dia. Bahasa dia susur galur dia. Pasal tu kalau tuan-tuan tengok kebanyakan pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia ni, siapa bapak-bapak dia, bang? Saya tak mau sebut lah kan, tapi tuan-tuan sendiri boleh kaji. Kebanyakan pemimpin-pemimpin Malaysia ini daripada susur galur yang juga keturunan bangsawan. Kita boleh sebut satu-satu. Dia ni anak siapa? Siapa pak dia? Kerana ini dia panggil apa? Satu kelebihan. Kita tak petikai, ini satu kelebihan. Maksudnya dari kedudukan itu, masyarakat memberikan satu penghormatan. Tapi mari Tang Toluk ni, dia bukan anak siapa-siapa. Ahli muzik, lawyer, doktor, magistrate. Kalau doktor, laku cepat. Lawyer pun boleh tahan. Cuma ustaz je Nyonya Mansur tak sebut. Tiba-tiba Sabariah kata ahli muzik. Terus lipat kain baju, bagi 2,000, berambus. Nampak? Dia bukan siapa-siapa kan? Macam mana dia nak jadi menantuku? Okey, sambung balik cerita kita. Kemudian tuan-tuan, Nabi mereka berkata, berulang kali Allah menyebut Nabi mereka tanpa Allah mention siapa dia. Itu menunjukkan kita tidak perlu untuk berbahas tentang nama dia dan siapa dia. Yang pentingnya inti kepada konten apa yang dia nak sampaikan. Kadang-kadang manusia ni disibukkan dengan benda-benda yang bukan isi kandungan tu. Konten dia tu siapa dia? Apa dia? Kan? Nampak? Macam saya dengar satu cerita lah. Saya tak tahu lah betul tak betul. Bukan cerita Talut ni, cerita lain. Cerita bukan Talut, bukan Jalut. Cerita Kalut. Cerita apa dia? Tok Bilal muazzin tu, bekas ex-singer. Nyanyi. Singer kan? Bukan singer. Singer. Makmum duk main isu tu. Macam mana nak bang dia lu menyanyi sakal apalah, tak apalah cerita menyanyi cerita lama. Yang pentingnya dia pergi bang betul. Kalau dia bang bubuh awal-awal hayya 'alas salah. Kutlah kita nak. Dia bang dia sebut Allahu akbar, tertib apa semua, tajwid makhraj betul, sedap apa semua, biarlah cerita lama kan. Tak ada cerita lah anak siapa kerja apa dulu. Itu kisah lama dia. Kan? Isinya yang sekarang ni, kan? Okey. Kemudian Nabi mereka berkata, kita sambung balik. Nabi mereka berkata, Allah telah memilih Talut menjadi raja kamu, dan dia telah dikurniakan kelebihan di dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Tengok. Allah pilih Talut di atas dua faktor. Kita nak pilih pemimpin, kita kena tengok dua faktor ni. Ni Quran sebut ni. Dua ciri ni kena ada pada seorang pemimpin. Kerana Allah mengangkat Talut di atas dua indikator ini, dua faktor ini. Apa dia? Yang pertama, bastatan fil ilm. Pemimpin itu diangkat kerana ilmunya. Quran kata Talut diberikan kelebihan dari sudut ilmu, knowledge. Betul dia tak kaya, tapi dia cerdik pada hampa. Dia ilmu dia lebih. Sekali kita tengok macam mana dia yang dia pandai tu macam mana. Apa dia yang menunjukkan dia pandai? Nombor satu, Quran kata dua ciri, bastatan fil ilm wal jisim. Dia ada ilmu dan dia ada jisim. Sehat tubuh badan. Nak jadi pemimpin ni kena sehat. Kalau tidak, kita nak duk idak pilihan raya kecil. Faham ke tak? Tak ada nak buang poster nu gantung pula.
Bila ayat kecil sakit. Bukan kita kata kat siapa-siapa. Ini contoh umum. Dia kena ada bastatan fil ilm wa bastatan fil jism. Macam mereka duk buat lawak. Satu wakil rakyat pergi melawat satu kawasan. Saya dengan ini umumkan. Ini betul kita kena cari yang sihat ni. Kita akan bagi kepada kawasan ini jambatan. WB. Kampung ni tak ada sungai. Kita akan korek sungai. Ini ciri-ciri yang dia panggil kepimpinan yang hebat. Dia nak bagi jambatan, sungai tak ada. Macam mana nak bagi juga? Kita korek sungai, jadi ada sungai kita buat jambatan. Ini yang dia panggil kelebihan. Faham ke tuan-tuan? Tuan-tuan lagu mana pun pangkah ikut dan. So kita sambung balik. Tak mana tadi? Okey, so Nabi tu jawab. Bila mereka petikai dia tak ada duit, mereka petikai dia orang biasa, dia bukan daripada kalangan bangsa pemimpin yang terpilih, Nabi tu jawab, Allah pilih dia. Kerana Allah bagi dia ilmu dan Allah bagi jisim. Dia ada keberanian, kekuatan. Pemimpin, dia kena jalan sebagai pemimpin. Okey, nampak? Okey tuan-tuan. Allah tak sebut macam mana Talut terpilih. Talut ni daripada kalangan ramai-ramai tu macam mana dia dipilih? Tak tahu. Keluar nama dia. Cabut undi ke? Pilihan raya ke? Mesyuarat jawatan kuasa ke? Macam mana dia pilih? Tuan-tuan tahu tak macam mana dia dipilih? Saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu pasal Quran tak abang. Jadi ustaz macam mana? Kita tak payah duk bersabuk macam mana dia dipilih. Allah habaq Talut. Semua orang dia nak tahu. Talut ni lagu mana yang boleh pilih? Okey, Israiliyat ada cerita. Cerita apa lah? Syok juga tentang Israiliyat ni. Dia kata Nabi tu telah ambil satu, ni cerita Israiliyat. Saya malas nak cerita sebab sekali tuan-tuan tenggelam punca. Yang mana satu Quran, yang mana satu Israiliyat. Keluar sekali habis kuliah, yang Quran tu pergi kata Israiliyat, yang Israiliyat tu pergi cerita kata Quran. Quran cerita dia macam ni, Nabi tu pergi ambil satu batang. Yang ni bukan Quran, yang ni Israiliyat. Jadi tuan-tuan kena dengar, jangan duduk lena setengah. Jadi Nabi tu yang kononnya Shemuel Sam'un tu, dia telah ambil satu kayu. Dia ambil satu kayu. Mana-mana lelaki, ni kita boleh buat juga tuan-tuan. Kalau kita tak tahu nak pilih siapa, kita boleh buat macam tu. Mana-mana lelaki yang sama panjang dengan batang kayu ni, dialah yang dipilih oleh Allah menjadi raja. Tu dia punya cerita dia. Jadi mailah kawan tu ukur. Pandak, pendek, reject. Jadi nak habang kata isyarat Tuhan pilih dia tu. Nak abang kita Tuhan nak dia tu macam mana? Dia main dia sama panjang. Mai kawan ni panjang terlebih. Mai kawan ni rendah terlebih. Semua tak sama. Dia punya measure dia, ukuran dia tak sama. Mai tang Talut suka. Memang Tuhan lantik dia suka ngam sui. Itu kata Israiliyat macam mana boleh pilih Talut. Kununnya macam tu lah. Tapi Quran tak habaq. Nabi tu bagi tahu Allah pilih Talut. Allah bagi tahu wahyu pada dia, kata yang dipilih tu Talut. Talut tu siapa pun tak kenal, cari-cari jumpa. Talut, nampak? Okey, so kita sambung. Cuma jangan duk kisah macam mana dia dipilih. Macam mana dia terpilih itu jangan kisah. Kisah kenapa Allah memilih dia. Yang tu fokus kita. Kenapa Allah memilih dia? Allah nak mengajar kita untuk kamu mengangkat seseorang sebagai pemimpin yang memegang urusan kamu, hendaklah orang yang dipilih itu berilmu dan orang yang sehat. Kerana ini amanah. Pasal itu Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Idza dhi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah itu dikhianati, berlakulah kehancuran. Apa dia? Idza wussidal amr, apabila memberikan satu urusan bukan kepada ahlinya. Itu yang sepatutnya. Okey tuan-tuan, nampak? So kita masuk balik sambungan dia.
Dan ingatlah Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmatnya dan kurniaannya, lagi meliputi ilmunya. Last sekali Allah kunci. Allah kata apa? Dia beri kerajaan kepada siapa yang dia nak. Dalam ayat yang kita selalu baca, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Bagi Allah lah segala kerajaan di langit dan di bumi. Allah mengangkat sesiapa yang dia nak. Sebab itu bila terlantik saja seorang pemimpin, kita dengar dan kita taat. Itu ahli sunnah. Bila naik saja seorang pemimpin, dipilih saja seorang pemimpin, kita dengar, kita taat, kita patuh. Siapa jadi ketua, jadi tu imam kita setuju tak setuju, dilantik dia sebagai imam, kita ikut. Kan? Tuan-tuan tak boleh main-main tengok, ni bukan tu imam aku. Kan? Dia sujud, tuan-tuan rokok. Dia rokok, tuan-tuan sujud. Pasal hang tak ikut, aku tak berkenan dengan dia. Tak boleh. Pasal bila dia jadi imam, dia jadi ketua, kita dengar taat. Dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah kelak. Itu. Okey, senang ya. Kita siapa ketua, kita ikut. Pasal itu selamatnya tuan-tuan jadi pengikut senang. Kan? Okey. Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, mereka duk petikai, mereka tak boleh terima. Kami tak mau Talut. Pilih orang lain. Talut tak sesuai, tak layak. Dan Nabi mereka berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan Talut akan datang, tanda bukti bahawa Allah yang pilih Talut ini, yang menunjukkan benarnya daripada Allah, ialah Allah akan mendatangkan kepada kamu tabut. Bisa dengar tabut? Tabut kotak. Tabut ni kotak, peti yang ada di dalamnya, kata Quran, fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Tuan-tuan, tabut ni, katanya lah tabut ni, tabut ni pun Quran tak cerita banyak, Israiliyat yang banyak. Tabut ni satu kotak. Di dalam kotak itu ada ketenangan, sakinah. Maksudnya bila kotak itu ada, dia satu ketenangan, satu ketenteraman, satu kebahagiaan. Kotak yang sangat miracle, ajaib. Ada yang kata tabut itu angin, macam-macam lah. Tabut itu bukan kotak, tapi dia angin yang yang membawa ketenangan dan sebagainya. Di dalam tu dia kata apa? Kalau kita tengok dalam Quran kata tabut itu mengandungi sesuatu yang memberikan ketenteraman jiwa. Yang ni Quran yang kata. Di dalam tabut itu ada sebahagian apa yang ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam tu bukan sahaja ada ketenangan, ketenteraman, ada warisan Musa dengan Harun. Quran tak habang apa dia? Israiliyat habang. Dalam kotak tu ada tongkat Nabi Musa. Quran kata barang Musa, tinggalan Musa, tapi tak bagi tahu apa dia. Israiliyat mai tambah ke atas, dia kata yang dikatakan wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun adalah tongkat Musa, kasut Musa, baju Musa. Lagi apa dia lagi? Taurah, lembaran yang Nabi Musa dapat tu. Taurah tu ada dalam tu. Kotak itu telah dicuri daripada Bani Israel. Jadi bukti kata Talut itu Allah lantik, malaikat akan bawa mai tabut tu kat hampa. Hampa akan tengok dia mai depan biji mata hampa, hampa akan dapat balik. Kerana dikatakan tabut tu, Bani Israel masa tabut tu, kotak tu duk ada dekat depa, tabut tu duk ada dekat depa, depa tak pernah kalah. Lepas kotak tu kena curi tu yang depa jadi teruk tu. Jadi kotak tu sangat dahsyatlah bagi depa.
Jadi kotak tu akan dibawa oleh malaikat mai dekat depa. Yang hilang tu, tabut yang hilang tu akan mai dekat depa. Dan kalau hampa tengok tabut tu mai, itulah bukti Allah bagi isyarat tanda kebenaran Talut menjadi raja. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan tak payah pening kepala. Apa dia ada dalam tu, bentuk dia lagu mana, ada tak lagi. Sekejap lagi tuan-tuan pergi duk cari pula, kan. Lama tak nampak pergi masjid, aku pergi cari tabut. Jangan main-main. Okey. Ataupun sekejap lagi mai aku kampung-kampung gurin pauh ni mai jual apa? Ni tuan-tuan kayu apa? Tasbih. Tasbih ni daripada tabut. Habis beli cerah. Bukan tak boleh kan? Ini tasbih daripada tabut, ini benda azimat daripada tabut. Tabut tu tak ada lah. Kan? Siapa buat main tabut tak tahu tabut mana kan? Sabut banyak. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan Quran sambung balik. Quran ketemu tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Quran bagi warning. Malaikat akan bawa dan itu adalah tanda keterangan bagi kamu jika kamu betul orang beriman. Bila mai tabut nanti hampa kena percaya, hampa kena terima Talut. Mai tabut nanti hampa kena terima Talut. Kalau tidak siap. Kan? Bukti dah ada lah. Okey. Tak ada azan kan? Okey. Sambung 249. Kemudian apabila mari kepada mereka tabut tu, mereka pun terimalah Talut. Mai tabut tu mai depan mata depa, depa pun terima. Okey, sekarang kami taat, terimalah Talut. Mula depa bertikai, depa terima. Okey. Kemudian tuan-tuan sambung, Talut pun bawa depa nak pergi perang ni. Talut bawa pergi perang. Kemudian apabila Talut 249. Kemudian apabila Talut keluar bersama-sama tenteranya, berkatalah ia. Ni yang kata Talut yang cerdik ni, yang Allah angkat sebagai pemimpin ni, yang bastatan fil ilm wal jisim ni, orang yang ada keilmuan dan kehebatan ni. Tengok dia nak uji tentera dia. Dia sebut ini ucapan Talut. Quran rakam. Dia kata sesungguhnya Allah, dia dah jadi raja dah ni. Depa semua tentera-tentera dia Bani Israel ni. Berapa ramai? Tak tahu. Banyak mana? Tak tahu. Tapi ramailah. Cukup. Berapa batalion, berapa skuadron, yang tu bukan urusan kita. Yang penting ramai. Sesungguhnya kata Talut, Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Hampa akan jumpa satu sungai nanti. Ni on the way nak pergi perang dengan Jalut ni. Nak pergi perang dengan Jalut ni, Talut kata saat lagi kita akan jumpa satu sungai. Siapa di antara kamu yang meminum air sungai itu, maka dia terkeluar daripada menjadi pengikut aku. Hampa jangan minum. Pasal apa tuan-tuan Talut kata jangan minum? Benda yang paling penting dalam kepimpinan adalah ketaatan. Seorang pemimpin, ketua, benda yang paling penting untuk dia memimpin, ketaatan dan kepatuhan kepada dia. Macam mana nak pergi perang kalau jenis semua bantah? Saat lagi dia suruh lagu ni, dia pergi buat lagu ni. So dia nak bawa yang betul-betul boleh taat, yang betul-betul boleh patuh. Pasal itu tuan-tuan tengok, disiplin dalam tentera adalah kepatuhan. Disiplin dalam kepimpinan ni kena taat. Pasal itu sebagai seorang suami, dia kena disiplinkan anak isteri dia taat pada dia. Kalau dia tak boleh disiplin anak isteri dia untuk taat pada dia, dia kata macam tu, depa lawan, jam dia. Kalau boleh letak jawatan, letak serah pada bini dia. Oleh kerana hampa dengar cakap mak hampa, maka mulai hari ini dengan penuh kesedaran, ayah meletakkan jawatan sebagai ketua keluarga, berkuat kuasa serta merta dan menyerahkan kepimpinan ni kepada mak setelah mendapat sokongan majoriti. Kan? Aku cakap apa tak dengar, mak apa cakap apa dengar, aku nak jadi ketua keluarga apa? Kan? Ketua keluarga kena firm.
Sebab itu mak dia tak boleh over cross ketua keluarga. Pak kata, pak ketua keluarga, pak kata, hampa jangan main. Mak kata, biar pergi depan nak main. Jahanam ketua keluarga lu ni. Nah, so tuan-tuan, kita bagi muazzin azan lu. Sekali lagi kita sambung akhir kepada kesudahan Talut. Ada 2 ayat lagi insya-Allah. Bismillah. Falamma fasala Talut bil junud. Apabila keluarnya Talut bersama tenteranya. Masa ni mereka dah akur. Sebab mereka dah nampak tanda kebenaran Talut tadi. Datangnya tabut. Kata Talut, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Yang ni pun Quran tak mention sungai mana. Sebahagian riwayat kata sungai Jordan. Sungai Jordan. Peristiwa ni berlaku di sungai Jordan. Tapi Quran sebut sungai. Okey, kita sambung balik. Kata Talut, oleh itu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, air sungai tadi ni, mereka dahaga, mereka berjalan jauh. Ini testing ni macam kita bulan puasa. Siapa-siapa betul-betul beriman, dia tak minum. Tapi kalau dia jenis yang yuk punya, tak ada orang dia tiba cerah, dia tak boleh jadi tentera Talut lah. Kan? Belum diuji dengan ni lagi kan. Lalu sesiapa di antara kamu yang meminum airnya, maka bukanlah ia dari pengikutku, pasal aku tak bagi minum. Dan sesiapa yang tidak merasai airnya, maka sesungguhnya ia dari pengikutku. Nak tengok bukan isu minum tu. Bukan isu minum tu. Fokus dia bukan minum tak minum. Isu kepada kepatuhan arahan. Siapa yang tak minum, artinya dia taat pada arahan. Dia patuh. Sebab itu tuan-tuan, Allah bila dia suruh dengan larang, bukan untuk dia. Lepas itu Allah sebut dalam Quran, dia jadikan kita, lepas tu dia buat suruhan. Kalau tuan-tuan tak ada siapa pun yang semayang, Allah tak rugi dan tak kurang kuasa dia. Suruhan dengan larangan ni, benda yang Tuhan suruh, benda yang Tuhan larang, the do and the don't, benda yang boleh buat dengan benda yang tak boleh buat ni untuk siapa? Benda tu halal, benda ni haram, benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat, benda ni hampa kena wajib, benda ni hampa tak boleh sentuh, tak boleh. Untuk siapa? Tutup aurat, semayang, puasa apa semua, untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tuan-tuan jangan rasa bila kita semayang Allah untung, bila kita tak semayang Allah rugi. Bila kita buat apa yang dia suruh, Allah bertambah kuasa dia. Bila kita tak buat, Allah kurang kuasa dia. Tak. Allah kata kalau beriman daripada manusia awal hingga akhir, jin dan manusia semua beriman, kerajaan dia tak bertambah dan berkurang. Dia tak bergantung kepada kita, kita bergantung kepada Allah. Pasal itu tuan-tuan jangan sombong. Nampak? Ada orang dia screenshot, ada siapa tak tahu tulis dalam Twitter, dia kata look at me, dalam bahasa orang putih. Saya tak tahu saya simpan tak simpan lagi. Tapi sakal jugalah dia punya perkataan tu. Saya tengok ada saya rasa. Yang dia sebut, dia kata dalam tulisan tu, lebih kurang maksudnya dia kata, saya telah tidak salat selama 10 tahun. Tetapi tidak ada apa-apa berlaku kepada saya dan saya boleh makan dan minum seperti biasa. Lebih kurang dia punya perkataan yang dia sebut tu. Dahsyat tak tuan-tuan? Dia kata dia tak salat dah lebih kurang 10 tahun. Lebih kurang macam itulah dalam Twitter dia tulis. Kalau tak silap saya. Dia kata look at me. 10 tahun tak semayang, 10 tahun tak semayang, makan minum tak ada masalah, hidup seperti biasa. Dan dia persoalkan orang yang beriman ni, untuk apa? Lebih kurang macam itulah maksud perkataan dia. Dia kata dia 10 tahun tak semayang, tak ada apa pun, tak boleh buat apa dah. Best life dia okey, lebih baik daripada sebahagian orang yang semayang. Kan? Jadi ini dia nak pergi kepada untuk apa agama?
Anak-anak kita akan tanya satu hari lagi, untuk apa agama? Kalau orang yang tak ada agama, yang tak beriman, yang tak solat, ini krisis. Ini satu benda yang dilema tau, dalam apa, orang-orang bukanlah moden sangat pun, orang law ni dia akan tanya, untuk apa agama? Sebila kita nak kerja, orang tak tanya agama. Kan? Banyak orang yang tak semayang, kawan-kawan dia yang tak semayang, lifestyle, further study overseas, di sana minum arak apa semua, dapat kerja, jadi orang besar, berjaya, excellent, tak pergi semayang pun, bukan kata jemaat, waktu pun tak semayang, hidup lifestyle bebas aja, tak ada apa pun berlaku, bahagia aja hidup dia. Untuk apa agama? Ini benda kita duduk di kampung, dengar bang mai semayang, mungkin balik habis umur kita di sini saja, di tangga masjid. Krisis di kalangan orang muda. Pemikiran-pemikiran macam ni, untuk apa agama? Mari pula tambah ke atas jenis cerita-cerita mengarut, cerita-cerita dongeng ni, lagi orang-orang ni dengar agama dia kata kartun more ni. Okey, sambung. Kemudian tuan-tuan dia kata apa lagi? Dia kata, kecuali orang yang mencedok satu cedokan dengan tangan. Kalau cedok sikit, okey. Tapi kalau minum sampai kenyang, out, fail. Sesudah diingatkan demikian, mereka meminum juga. Bila sampai mereka minum juga, dikatakan. Yang ni Quran tak sebut. Saya kata tadi, jumlah tak ada sebut, tapi ada riwayat sebut. Yang mula-mula ikut, ni sebagai maklumat tambahan saya sebut, bila mula-mula ikut 80,000. Mula-mula ikut 80,000. Masa keluar awal tu 80,000. Sampai dekat sungai, yang minum 76,000. Yang tak minum, yang dengar cakap, yang patuh, yang betul-betul okey, 4,000 je tinggal. 76 lagi out dah. Tang sungai tu dah longgak lekang dia. 76,000. 80, 4,000 yang okey. 4,000 tu pula, mula 80, 4,000 tu pula, nanti bila sampai dekat medan perang tu, tengok-tengok tentera Jalut, oh dia kata tak boleh pergi. Tuang balik. Yang betul-betul perang, yang betul-betul last sekali, 313 orang. Sebagai riwayat kata sama dengan tentera Badar. Ini semua riwayat-riwayat yang dipertikaikan. Ada perbincangan lah. Okey? Tapi tak apa, kita sambung. Kemudian setelah Talut bersama-sama orang yang beriman menyeberangi sungai, berkatalah orang yang meminum sepuas-puasnya, kami pada hari ini tidak terdaya menentang Jalut dan tenteranya. Berkata pula orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah. Ini orang yang betul-betul bergantung, tawakal dia kepada Allah. Dia kata apa? Dia kata, pasal dah ramai dah yang dah gugur, ramai dah yang out, dah gagal ujian Talut buat tu. Mereka berkata, berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit menang, berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathirah. Sebab itu kemenangan kita kadang-kadang tuan-tuan tengok sebahagian orang, dia bergantung penuh pada diri dia tanpa dia sandar kepada Allah. Pasal itu tuan-tuan saya nasihatkan, jangan lupa baca benda ni sekali pagi, sekali petang. Ni saya nak ambil masa sikit nak ingatkan diri saya. Ramai manusia bila dia mengaji pandai, dia ada kelulusan, dia ada harta, dia ada kedudukan, bila dia do something, dia rasa Tuhan tidak ada bahagian dalam tindakan dia. Yang menentukan kalah menang, yang menentukan kejayaan dia, yang menentukan keberhasilan, sukses ataupun tidak, apa yang dia lakukan itu adalah di tangan dan ditentukan oleh dia dan diri dia. Tuhan tidak campur tangan. Sebab tu sebahagian orang dia kata, sebahagian tu yang kata tadi, dia kata dia boleh makan walaupun tak semayang. Dia kata untuk apa agama? Dia boleh survive dengan kepandaian dia, dengan usaha dia, dengan kreativiti, dengan kudrat dia. Dia buat semua. Dia rasa dia buat pasal dia rasa dia boleh. Tuan-tuan, Nabi ajar kita sekali pagi, sekali petang. Kita baca, kita kena faham benda ni.
Ajak anak-anak kita baca benda ni supaya mereka faham. Setinggi mana pun mereka berada, di atas puncak hebat macam mana pun mereka jadi, mereka akan balik tunduk kepada Tuhan apabila mereka faham makna yang Nabi ajak. Nabi kata, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya, yang tidak memerlukan kepada makhluk. Birahmatika astaghithu. Dengan rahmat dan kasih Engkau ya Allah, aku meminta pertolongan. Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghithu. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah. Ni yang part yang paling mahal sekali ni. Ini rangkap yang paling penting sekali ni. Kita mengaku kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan ni, kita merintih kepada Tuhan. Aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah urusan-urusanku. Urusan keluargaku, urusan pekerjaanku, urusan hidupku. Semua urusan yang kita buat, apapun pekerjaan, tindakan kita. Aslih li. Kau tolonglah perbaikinya untuk aku. Kemudian kita mengaku kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan apa dia? Wala takilni ila nafsi, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah kau lepaskan aku, biar aku buat apa-apa, serahkan diri aku. Jangan Tuhan. Tu Nabi ajak, jangan kita habaq kat Tuhan, jangan ya Allah kau lepaskan aku pada diri aku. Tarfata ain, walaupun sekelip mata. Sekelip mata kalau Tuhan lepas kita, kalau Tuhan biar kita urus, Jahannam. Satu orang budak cerdik, pandai, excellent, trial full A, semua hebat. Mai the real exam tu sesemua. Mai hari nak periksa sesemua, berayak hidung, gatal mata. Jawab periksa dalam keadaan tak selesa, sesemua. Hak benda boleh jawab pun tak boleh jawab, benda yang simple pun tak boleh jawab, tenggelam. Berapa banyak benda yang kita yakin, full confident, over confident. Pasal itu tuan-tuan, kita orang beriman, kita tak ada full confident. Hatta doktor-doktor yang pakar pun, bila dia buat apa-apa, dia tahu chances untuk berjaya, chances untuk gagal tu berapa banyak. Kan? Yang ni orang bukan Islam tak ada. Ni bukan orang Islam tak ada. Orang Islam ada. Satu orang Islam, dia hebat macam mana pun dia tawaduk. Dia tahu hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan yang Tuhan bagi kepada saya. Tuhan nak bagi jadi. Kan? Berapa banyak kita nampak kesilapan-kesilapan manusia. Hebat manusia, tapi dia ada kesilapan yang kita fikir tak padan dia nak buat. Tak padan kesilapan tu dia buat, tapi dia buat pasal apa? Manusia. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tuhan, jangan biar kami. Jangan biar kami uruskan diri kami. Biar di bawah urusan dan pemeliharaan Tuhan. Baca tu, ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sekali pagi, sekali petang. Jadikan zikir kita, kan? Kemudian akhirnya kita ambil tuan-tuan apa yang berlaku. Dan apabila mereka orang beriman itu, last dah ayat ni, keluar menentang Jalut dan tenteranya, mereka berdoa. Ini doa yang dibaca oleh tentera Talut. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa tentera Talut. Ya Allah, limpahkan kesabaran, tetapkan kaki kami, tolonglah kami ya Allah. Kan? Kemudian Allah sebut mereka, oleh sebab itu mereka dapat mengalahkan tentera Jalut dengan izin Allah, dan Nabi Daud turut serta dalam tentera Talut, dan dialah yang membunuh Jalut. Macam mana dia bunuh? Wallahu a'lam. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dalam kitab dia yang kita baca ni, Al-Qasas Al-Qurani ni, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata apa?
Quran tak habaq macam mana Nabi Daud bunuh. Cuma ada riwayat Israeliat kata Nabi Daud dia ambil satu ketui batu, dia ni memang pandai baling tau. Macam mana dia bunuh Jalut? Jalut tu siapa bunuh? Bukan Talut bunuh, Nabi Daud bunuh. Macam mana Nabi Daud bunuh Jalut? Nabi Daud ambil satu ketui batu, dia telah baling betul-betul kepala Jalut, kena mati. Naik nama, jadi hero lah Nabi Daud. Masa tu dia belum Nabi lagi. Bani Israel telah angkat dia sebagai hero. Itu cerita macam mana munculnya Nabi Daud. Lepas daripada itu, Quran cerita, dan sesudah itu Allah memberikan kepada Nabi Daud kuasa pemerintahan dan pangkat kenabian. Talut serahkan raja tadi, dia raja, dia serah pada Nabi Daud, dan Nabi Daud dilantik menjadi Nabi, dan dialah yang pertama ada jawatan Nabi, pangkat kenabian dan pangkat raja. Dan itulah pengakhiran cerita perang Talut dan Jalut. Banyak faedah, ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil di samping apa yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah tuan-tuan, itu sahajalah yang sempat kita petik daripada Al-Quran dan juga kalam-kalam para ulama. Mudah-mudahan pada bulan hadapan kalau diizinkan lagi oleh Allah, kita sambung dengan kisah yang berikutnya. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.